Surah At-Tin, surat 597. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Alhamdulillah. Surah yang ke-28 setelah surah Al-Buruj. Surah yang mana berkait dengan wahyu, kita Quran lagi. Tajuk utama dia kata Quran. Seperti mana surah Al-Buruj, Allah Ta'ala bersumpah dengan kejadian, dengan langit, dengan bintang, dan bersumpah dengan hari akhirat. Kemudian cerita sedikit sebanyak kisah Ashabul Ukhdud. Akhir sekali bagi tahu bal huwa Quran Majid. Inilah sebuah kitab yang mulia fi lauhin mahfuz, yang mana asalnya duduk di Lauh Mahfuz. Ketinggian Quran ini pun sambungnya lagi. Allah Ta'ala bersumpah dengan wat-tin waz-zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Dulu biasa mufassir bila tafsir surah Tin ini, mereka mengatakan bersumpah dengan buah, tapi dengan maksud tempat yang diturunkan oleh Allah SWT, wahyu, bumi Syam lah. Sebenarnya tidak. Allah Ta'ala bersumpah dengan buah, dengan makannya. Ada dua ayat selepas itu berkenaan dengan tempat. Ini makannya. Kalau dia kata watin bersumpah dengan buah, maksudnya tempat. Seterusnya tu bersumpah dengan tempat. Nah, kita tengok dengan watin, demi buah tin wa zaitun wa turi sini wa hadha. Dia juga tur sini, tur Saina, tempat Nabi Musa munajat atau tempat Nabi Musa terima Taurat. Itu tempat menerima wahyu. Begitu wahadal baladil amin, dan demi negeri ni yang penuh keamanan, demi Mekah, tempat penurunan wahyu. Tempat sudah ada dah. Jadi digantikan makannya dengan wahyu. Isyarat pada kita, sebagaimana kita faham, manusia ni dengan makannya tak boleh berlepas. Begitu dengan wahyu pun manusia tak boleh. Sepatutnya. Bagi manusia akan binasa bila dia tidak ada makanan, maka manusia akan binasa bila tidak ada hubungan dengan wahyu. Satu makanan zahir, satu makanan rahani. Dua-dua keperluan kita. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan makanan. Jadi Quran semudah tu sebenarnya. Semudah tu. Demi buah zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Walau bagaimanapun tetap hadirin hadirat, bila Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin wa zaitun, secara zahir dia pun, ia ada manfaat dia, bukan saja-saja. Itu ada keistimewaan dia. Itu ada keistimewaan dia pada buah tin wa zaitun. Adapun kita tidak tahu itu kerana kelemahan kita. Allah SWT sudah daftar dah Quran untuk kebaikan kita.
Itu dah bila Allah Ta'ala berdalam banyak-banyak buah, Allah Ta'ala datang ke buah tin dengan buah zaitun, digandingkan sekali. Mungkin ada asbab dia, sebagai penawar yang Allah Ta'ala bagi tahu sifat. Begitu juga Bukit Tur Saina, tempat Nabi Musa munajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga negeri Mekah, wa hadzal baladi, begitu dengan negeri yang aman, itu Mekah. Bersumpah dengan 4 benda yang menjadi keperluan pada manusia. Allah Ta'ala berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani, sesungguhnya kami jadikan manusia ni fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Kita tak boleh nak terjemah ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia ni pada kedudukan yang tinggi, paling tinggi. Manusia ni kami jadikan satu makhluk yang mana diangkat begitu tinggi. Taqwim. Taqwim ni ringkasnya kita bagi tahu para anbiya. Apa perkara dia diberi kuasa. Ahsanut taqwim, dia akan jadi seperti mana Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Diuji dengan kemiskinan, dia akan jadi seperti mana Nabi Yaqub. Diuji dengan sakit, difitnah, jadi seperti mana Nabi Ayub dengan Nabi Yusuf. Ini ahsanut taqwim. Apa keadaan? Seperti mana Nabi berkata, ajibtu bi amrihim, aku kagum dengan orang mukmin. Orang mukmin yang sebenar-benar, ini ahsanut taqwim. Bila dia nikmat, dia bersyukur. Bila dia beri musibah, dia sabar. Mana apa-apa keadaan pun molek untuk dia. Sebab apa? Sebab dia sangat jelas. Kita maksud kehidupan dia. Kejayaan dia, dia faham bahawa bila manusia itu tak perintah Allah. Apa keadaan? Jadi kebahagiaan dia, kemuliaan dia, bila dia dengan taufik Allah SWT dapat mentaati segala perintah Allah, dapat menjauhi segala larangan Allah, maka apa situasi tak apa. Ringkas ya bunyi, tak? Seperti mana pesan takwa kita. Tapi ini hakikat dia. Tapi kita bila diuji dengan kemewahan, bila ditarik, maka kita akan susah hati. Bila kita sihat kemudian diuji dengan sakit, kita akan susah hati. Keadaan-keadaan itu menyebabkan kita berubah. Jadi Allah Ta'ala bagi tu kita ada istiadat. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana kita baca surah Wasyams wa duhaha, Allah Ta'ala bersumpah dengan semua makhluk-makhluk ni. Kemudian tengok surah apa? Surah Ibrahim. Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala telah jadikan matahari, bulan, bita-bita, siang, semua untuk kita, untuk faedah kita. Surah Ibrahim. Ajib. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara dan wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Sama seperti mana surah Asy-Syams. Allah jadikan matahari dan bulan, malam dan siang untuk faedah kita. Untuk faedah kita. Untuk khidmat pada kita. Allah Ta'ala jadi. Ada semua makhluk ni Allah Ta'ala jadikan. Kejadian alam yang kita lihat ni, matahari, bulan, langit, bumi, semua ni diciptakan khas untuk kita, untuk khidmat pada kita. Bahkan malaikat pun diperintahkan supaya sujud pada manusia. Jadi begitu tinggi kedudukan kita, begitu tinggi. Sebab tu dia ada khijab, sebab tu dia ada tanggungjawab, dipanggil amanah. Sini sekali lagi Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani, sesungguhnya kami jadikan manusia ni fi ahsani, pada kedudukan yang sangat tinggi. Dari sudut mana? Dari sudut jiwa dia, dari sudut ketaatan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala bagi tahu, summa, ni manusia juga, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami juga jadikan manusia ni, ya kena summa ni, ataf dia ni, ayat sebelum ni. Kami juga jadikan manusia ni khalaqnal insan fi asfala safilin. Dia juga ada isti'dad untuk akan jadi lebih teruk, paling bawah sekali.
Allah SWT jadikan manusia ni pada kedudukan tinggi tu, kedudukan yang sangat tinggi. Safilin bawah, dia boleh diangkat naik tinggi seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha, lebih daripada Jibril alaihi salam, dia angkat lebih tinggi. Dia juga manusia juga Allah Taala jadikan, dia juga ada isti'dad untuk jadi makhluk yang mana paling bawah sekali, lebih teruk yang Allah Taala bagi tahu dalam Quran dan ayat-ayat, lebih teruk daripada binatang ternakan, lebih teruk daripada binatang ternakan, manusia asfala safilin. Lagu mana nak jadi ahsanut taqwim? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman dan amal. Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh baru dia manusia akan naik. Jadi iman dan amal soleh inilah yang akan membina manusia yang mana ahsanut taqwim. Dia orang lagu ni di akhir falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka Allah Taala bagi tahu ganjaran yang tidak putus-putus, tidak putus-putus. Oleh kerana itu wahai Muhammad, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kamu mendustai? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan? Apa yang menyebabkan kamu tolak lagi? Tambah-tambah lagi ba'du biddin, selepas ni ada hari pembalasan. Selepas kalau tak ada pembalasan tu boleh kira dah. Selepas diberitahu tentang kita ni, kemampuan kita, isti'dad yang ada pada kita ni, maka fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kamu tolak? Kamu mendustai. Alaihissallahu biahkam. Bukankah Allah ni kamu kena rasa cukup, dialah ahkamul hakim. Satu-satunya zat yang mana keputusan dia paling tepat sekali. Keputusan dia paling tepat sekali. Ayat ini tasliyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada para sahabat yang beriman. Ayat surah yang ke-28. Tapi Allah Taala letak sebelum surah Al-Alaq, lepas dia Al-Alaq. Kalau ikut turutan masah kan, comel lagi susunnya, sebab duduk sini molek dah. Ikut turutan turun surah ni selepas Al-Buruj. Kemudian surah Tin, kemudian surah Quraisy. Bila tu tapi dalam masahaf seperti mana dalam fi Lauh Mahfuz gini, isyarat Allah Taala bagi tahu surah Tin ni dengan makanan yang bersumpah tu, manusia ni akan jadi ahsanut taqwim dengan iman dan amal. Iman dan amal. Ni amal. Iman dan amal ni apa dia? Daripada mana kita nak tahu iman dan amal ni? Daripada wahyu lah. Daripada wahyu. Mana manusia untuk jadi ahsanut dia sangat berhajat pada wahyu. Sebab tu bersumpah dengan makanan. Berhajat secara mana? Seperti mana kamu berhajat dengan makanan? Sebagaimana kamu tak boleh pisah dengan makanan, wahai hamba, begitu juga kamu tak boleh pisah dengan wahyu. Bagaimana manusia bila pisah dengan makanan, maka dia akan jadi rosak zahir dia. Begitu kalau dia pisah dengan wahyu, rahaniah dia akan rosak. Rahaniah dia akan rosak. Tengok insijam sama. Jadi wahyu ni lagu mana? Tengok surah seterusnya lah. Kalau ikut masa Iqra, jadi bacalah wahyu macam ni. Lepas tu surah Al-Qadar, kedudukan wahyu lagu mana? Inna anzalnahu. Kalau ikut turut tadi. Sebab tu susunan masah ni pun satu perkara yang ajib dah. Satu tarbiyah dah, satu ilmu dah. Panggil nizam Al-Quran, satu ilmu dah. Sebab Allah ahsan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dia yang meletak. Bukankah Allah SWT bi ahkamil hakimin, yang paling tepat sekali keputusan dia, maka bala kita bagi tahu bala. Jadi ini surah Tin, surah yang sangat hebat. Ringkas yang mudah, yang dihafali oleh kebanyakan kita. Tapi di sebaliknya tu makna yang sangat besar yang berkait dengan sekeliling kita. Wahyu ni kepentingan dia seperti mana makanan depan kita. Besar makanan. Sebab tu banyak Quran kan Allah Taala datangkan makanan. Allah Taala datangkan bila untuk jelas kepada kita ni keperluan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan puasa, boleh puasa hikmah puasa.
Hikmah puasa ni. Hikmah puasa ni bukan ilah dia bukan sebab kita nak rasa kesusahan orang miskin, tak ada. Rasa orang, kalau ilah dia betul-betul nak rasa kesusahan orang miskin, patut boleh puasa ni orang kaya yang puasa, orang miskin tak puasa. Orang kaya je jamu orang miskin. Tak. Dia pada muka, tak sebelah bulan tak aja mikir tak. Orang puasa kena puasa, tak boleh makan. Maka akan nampak orang miskin-miskin makan berapa. Tapi tidak, dia tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan. Bahkan orang miskin pun kena puasa juga. Miskin pun kena puasa juga. Dia puasa ni berkait dengan makanan. Nak menimbulkan rasa berhajat kita pada makanan. Supaya untuk kita dapat faham sebagaimana kita sangat berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi istirna ni sebab kita dengan makan ni pun kita, sebab tu kita jadi agah ke. Dengan makan ni pun kita sombong juga. Kalau tak sedap tak sedap juga. Tak. Sedekah adab makan tak boleh. Sebab makan ni tanda kebesaran Allah, tanda kelemahan kita. Nabi bila suka makan tak suka dia. Sebab apa? Makan ni tanda, makan ni setara dengan sembahyang. Nabi beritahu man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi bighairi haulin minni wa laku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama boleh puasa. Sama dengan puasa. Siapa dia makan kemudian baca alhamdulillah, akui segala puji bagi Allah. Makanan ni bukan dengan hilah saya, bukan dengan kekuatan saya dapat. Tapi dengan bantuan Allah. Siapa dia baca lagu ni Nabi beritahu dia ampunkan segala dosa-dosa dia. Sama seperti mana man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi makan ni tanda kebesaran. Jadi boleh puasa ni sebenarnya untuk didik kita, untuk kita dapat puasa supaya kita dapat rasa perasaan lapar tu. Tak. Berlapar supaya kita rasa berhajat pada makanan. Untuk menimbulkan ihsas bahawa bagaimana kita rasa berhajat pada makanan, sebenarnya kita berhajat pada Allah lebih daripada makanan dan minuman. Itu yang pertama untuk timbul. Sebab tu dia puasa ni dia tidak ada ganjaran seperti mana ibadat lain. Puasa ni khusus sebab dia satu-satunya amalan dia menimbulkan ihsas rasa hubungan dengan Allah, rasa berhajat pada Allah. Tidak seperti amalan lain. So dihayati betul-betul dia puasa ni satu ibadat yang mana menimbulkan rasa zauq yang orang tasawuf nak tu, zikir nak rasa Allah, rasa bergetar berdiri belum ramal. Tu payah. Tu macam mana nak rasa dengan zikrullah? Sedangkan tutup tes zikrullah kan? Kena faham Quran dulu. Sebab dia jadi ising tu. Tak zikir kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah ke? Sebut nama Allah, Allah, Allah ke? Macam-macam rakaat. Tak. Dia cuba hayati benda yang dia tidak fahami. Sebab tu jadi ising. Yang biasa jadi ising ni, Tok Lemah tak jadi ising. Ustaz-ustaz dia tak jadi ising. Siapa dia jadi ising? Orang biasa. Orang biasa yang nak berbuah kan melalui jalan tu. Diberitahu zikir 1000 kali. 5 tak serah lagi 5,000, 10,000. Maka dia fokus begitu sekali. Kau ajar tak fokus pun. Sebab tu tak jadi gila. Ni dia ajar ada satu orang untuk rasa hubungan dengan Allah melalui zikrah, bukan dengan cara yang benar. Cara yang benar melalui wahyu. Semua faham. Faham kita Allah. Barulah lepas tu bawa ayat fasabbih wastaghfir. Oh zikir. Nak faham. Baru dia jadi molek. Sebab tu mana ada para sahabat gitu. Sahabat molek, jelas molek. Kalau tidak, memang kanun akal kita gitu. Kita nak hayati suatu benda yang kita tidak faham. Kemudian kita paksa. Kita pejam mata pula. Kita teruk. Cabut wayar. Tak ada apa-apa. Jadi gila. Jadi panggil ising. Mula dia buat rakaat ni fana sebelum nak. Tak ada. Dia bukan begitu. Dia tidak fitrah gitu. Dia tidak fitrah. Jalan ni pun akan jadi fana juga yang sebenar. Ya. Sampai satu tahap bila kita sudah selari, jelera dengan ayat-ayat Allah kan. Maka bila baca kitab Allah dia akan jadi dia bakal bagi kesan. Nak dengar nama Allah. Seperti mana Abu Bakar, bila baca Quran tak boleh nak kawal diri. Menangis. Kesan dia, kesan ayat-ayat Allah.
bagi. Bila dia hayati, bila dia layar tak, dia sampai peringkat boleh jadi pesel. Sebab tu mereka baca Quran dengan hati-hati supaya tidak melebihi perasaan. Tapi kalau dia layan nak pesel. Surah seterusnya surah Quraisy. Surah Quraisy. Surah Quraisy berkait dengan makannya juga. Ajib surah Quraisy. Surah Quraisy tu selepas surah Tin. Tak payah kita nak hayati surah lepas tu surah Buruj, lepas surah Buruj surah Tin. Kemudian surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Allah Taala bagi tahu. Quraisy sudah biasa, Allah Taala bagi tahu. Biasa ke apa? Ila fihim rihlata. Mereka sudah biasa rihlah pada musim sejuk dan juga pada musim panas. Sudah menjadi kebiasaan mereka. Bapa sebut gini ni sebab nak bagi tahu bahawa mereka tidak diganggu. Sehingga bila nak pergi rihlah musim sejuk ke musim panas kan, tidak ada masalah, tidak jadi isu. Sudah jadi kebiasaan Quraisy. Musim panas ke musim sejuk, tak ke Syam ke Yaman ke, mereka tidak ada masalah. Rombongan mereka, dagangan mereka tidak perlu bimbang. Bimbang kepada dia, diganggu oleh perampok-perampok ke, gangguan-gangguan ke, mereka tidak. Rombongan dagangan Quraisy dihormati. Tak. Bila tahu ni dagangan Quraisy, perampok pun tak akan perampok. Tak. Ini mereka dapat. Bila mereka dapat kehormatan ni, selepas Abraha, tentera Abraha dikalahkan, nama mereka naik. Mereka ni orang Allah, orang jaga Kaabah, dimuliakan. Dimuliakan kerana intisab mereka, hubungan mereka dengan Kaabah. Nama mereka naik. Sebab tu Allah Taala letak surah ni selepas surah Al-Fil. Nampak tak? Ini pun satu hikmah dari sudut penyusun nizam dia. Selepas surah Fil, surah Quraisy. Isyarat daripada Allah SWT, Kaabah ni Allah Taala sendiri ambil tanggungjawab. Kaabah ni, mana-mana orang usaha untuk hancurkan Kaabah ni, Allah Taala akan hancur. Jadi ahlul kitab faham. Sebab tu orang kafir tak boleh nak putus Kaabah ni. Allah Taala akan dapatkan. Ni kanun Allah Taala ni. Siapa-siapa dia nak hancurkan Kaabah, dia akan jadi gitu. Lepas tu iskal mari, lepas tu yang 360 bahala tu ada gaul-gaul pula. Apa? 360 bahala Allah Taala akan biar sebab punuh tu dalam daripada dalam. Asalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Aku bid'ah timbul, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, dibiar-biar lama-lama jadi gitu. Dia buat kita gitu juga. Masjid kita gitu juga. Adapun musuh untuk mengalahkan kita tak ada jalan. Dalam Quran boleh kata Allah SWT sudah nafi banyak kali dah. Surah Muhammad, Jundum ma huna, surah Rum, Allah Taala nafi. Apatah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bagi tahu bahawa 3 doa Nabi yang Allah Taala telah terima. 2 doa Allah Taala terima, 1 doa tak terima. Doa pertama Nabi doa, ya Allah jangan hancurkan umat ni dengan sebab malapetaka, dengan sebab banjir ke, dengan sebab penyakit ke. Doa ni telah diterima. Jadi kita tak perlu pusing. Tak. Doa ni telah diterima. Umat ni tidak akan binasa dengan sebab musibah. Apa musibah? Banjir ke, malapetaka ke, tsunami ke, apa? Mana keseluruhan umat ni. Keseluruhan umat ni lenyap. Kena sebab-sebab tu tetap ada. Tapi umat ni tidak akan dibinasakan dengan musibah. Doa ni Allah Taala telah terima dah. Doa kedua, Nabi minta dengan Allah SWT supaya jangan binasakan umat dengan sebab musuh, dengan sebab orang kafir. Hak ni pun Allah Taala terima dah. Mana orang kafir tidak ada jalan. Orang kafir hanya ada jalan untuk merosakkan kita dengan sebab menimbulkan permusuhan sama-sama kita. Hak ni Allah Taala tak terima. Nabi doa yang ketiga, ya Allah jangan buatkan umat aku ni balah sama-sama sendiri. Hak ni Allah Taala tak terima. Allah Taala. Kenapa Allah Taala tak terima doa ni? Sebab doa ni berkait dengan nizam Allah Subhanahu Wa Taala. Sunnatullah, sunnah ujian. Kalau doa ni tak ada ujian. Buat apa kita? Allah Taala hantar Rasul turunkan kitab sebagai panduan supaya manusia dengan ikhtiariah dia terima. Kalau doa sesat, sebab Allah Taala tak terima. Tapi percubaan Nabi habis cara.
untuk kebaikan umat. Tak, untuk kebaikan umat ni, Nabi nak umat dia selamat. Tak, nak umat dia selamat. Itu himmah Nabi, kerisauan Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala bagi jaminan dah. Jadi surah susunnya pun Al-Fil kemudian Quraisy, sebagai isyarat pada kita bahawa kepada orang yang mana tahu hakikat nizam ni, bahawa mereka tidak akan dapat binasa, tidak dapat hancur ke Kaabah. Tidak dapat hancur ke Kaabah. Kalau hancur ke Kaabah, binasa. Sebab tu kiamat berlaku bila hancur Kaabah kan? Tak. Dia tak ada dah orang Islam, Kaabah diperutuh kan, maka hancur. Hancur. Jadi begitu Quraisy ini telah biasa musafir, musim sejuk, musim panas, tidak ada gangguan. Allah Taala bagi itu, oleh kerana itu wahai Quraisy, kamu dimuliakan sebab apa? Dengan sebab Baitullah ni, dengan sebab Kaabah ni. Oleh kerana itu falya'bud rabbaha, sembahlah pemilik Kaabah ni. Kok 360 tu tak wakaf satu. Yang datangkan nusrah, datangkan burung, tak, untuk hancurkan tentera ni Allah, pemilik Kaabah ni. Kamu pun tahu. Falya'bud rabbaha, hendaklah kamu sembah pemilik Kaabah ni. Siapa dia ni? Tengok ni sifat Allah, allazi at'amahum ju', yang bagi kamu makan. Yang bagi kamu makan bila kamu lapar. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dia bagi kamu keamanan. At-ta'am wal aman, makanan dan keamanan ni tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang sangat besar. Qanun Allah Subhanahu wa taala. Bila manusia kufur dengan makanan, maka Allah akan tarik keamanan. Bila manusia kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentaati langgar, maka Allah Taala akan tarik keamanan. Itu qanun dia. Qanun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah Taala bagi tahu kepada Quraisy, falya'bud, tengok Allah Taala perkenalkan sifat dia. Gapo dia yang bagi makan? Sama seperti dakwah Nabi Ibrahim. Sebab tu kecek tetap Allah melalui kitab Allah ni mudah. Dia tak senak kepala. Tak, dia sangat jelas, sangat jelas. Siapa dia Allah ni yang bagi kamu makan? Dia yang bagi kamu keamanan. Surah Quraisy. Surah tu surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Surah kiamat. Bertalu-talu. Selepas bagi tahu tentang nikmat Allah SWT, keamanan kamu, makanan. Wahai Mekah, tengok sekeliling Mekah mana ada makanan. Allah SWT campurkan dalam hati-hati manusia jadi nak pergi ke Mekah. Sebab tu kamu boleh berniaga, ekonomi kamu berfungsi. Dan juga Allah Taala bagi keamanan. Ke surah Al-Qari'ah, tentang kiamat, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah, apa dia Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Ini bertajuk juga. Adakah kamu tahu apa dia Qari'ah? Uslub untuk tarik perhatian tentang kehebatan hari tersebut, kedahsyatan hari tersebut. Al-Qari'ah ni apa? Yauma yakunun nas, Allah Taala sendiri bagi tahu. Hari yang mana manusia ni kal farashil mabsuth. Seperti mana al-farash, katu yang bertebangan. Wa takunul jibal, dia gunung ganan yang seperti mana al-ain, seperti mana bulu-bulu yang manfush, yang ditiup. Itu gambarnya yang digambarkan oleh Allah SWT tentang hari kiamat, hari Qari'ah. Kemudian berlaku kebangkitan. Fa amma man thaqulat mawazinha, ada pun orang yang mana berat timbangan dia, maka fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan dapat satu kehidupan yang mana dia akan puas hati. Dia akan puas hati. Wa amma man khaffat mawazin, siapa dia kehidupan dia tu timbangan dia ringan, tidak ada amalan kebaikan, maka fa ummuhu, maka mak dia, tengok Allah Taala guna tempat kembali dia lah. Fa ummuhu hawiyah. Gapo dia hawiyah? Ma adraka ma hiya? Gapo dia hawiyah tu? Narun hamiyah, api yang sangat panas, api yang sangat panas. Gambar dari kiamat. Surah seterusnya Suratul Qiyamah, surah kiamat juga. Tentang akhirat, bertalu-talu ni. Lepas ni tentang kiamat. Suratul Qiyamah. Yang mana selepas surah Mudassir. Surah Mudassir turun dah. Ni surah
Al-Qiyamah, tapi turun dia selepas Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Surah Qiyamah ni lebih kurang surah Mudassir juga, tapi fokus dia tentang kiamat. Surah ni, dia surah ni tentang Allah SWT kritik tentang manusia yang degil. Ajib surah ni, cerita tentang akhirat, kemudian hiburkan taslih Nabi SAW. Surah ni, tapi uslub surah ni, laras bahasa surah ni lebih kurang surah Mudassir. Dia pendek-pendek. Pendek-pendek sebab apa? Sebab suasana marah, suasana sah, al-ghadab, suasana gambarnya tu marah. Dia ayat bila marah dia pendek. Wadabni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu mal mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahum tamhida. Surah Mudassir. Ini pun sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La ni apa? Jangan begitu. Seperti mana kalla juga kan. Ini uslub biasa dalam bahasa Arab. Bila nak takkid dia akan sebut la. Kemudian dia boleh sumpah. La wallahi. Bukan wallahi la. La wallahi. Dok, kalau bahasa kata dok. Tobat. Apa sebut dok? Dia nak nafi. Jangan buat aku. Dia bukan la zaidah, ya, tak ada dalam Quran zaidah ni tak ada. Saja-saja. Tak. La uqsimu, jangan begitu. Biasa dalam bahasa Arab bila dia nak takkid benda tu tidak betul, dimula gini sebab apa? Sebab orang Mekah ni menafikan kiamat, menafikan hari pembalasan. Tu. Dia biasa dia sebut la dulu baru supah ni untuk menafikan. Untuk menafikan jumlah sebelum dia tu. La wallahi. Tak, bukan begitu. Demi Allah. Ya. Sebab tu la uqsimu biyaumil qiyamah. Jangan begitu wahai hamba. Jangan kamu mendustai hari akhirat. Jangan kamu tak percaya tentang hari kebangkitan. Tu. Di situ. Uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Subhanallah kiamat. Begitu juga, jangan begitu wahai hamba, aku bersumpah dengan jiwa al-lawamah. Ni alamat tanda kiamat. Allah Taala jadikan manusia ni, jiwa dia ni jiwa lawamah. Jiwa yang mencela diri dia sendiri bila melakukan kesalahan. Allah Taala tengok, Allah Taala. Sebab tu dia mesti ada hisap, mesti ada pembalasan. Sebab jiwa pun lagu tu juga. Manusia bila berlaku ke gapo-gapo kesilapan yang dia sendiri akui, maka dia akan cela, buat apa buat lagu ni ya? Buat apa mengkecek lagu tu ya? Buat apa membuat lagu tu ya? Jiwa tu alamat tanda bahawa ada kiamat. Pada jiwa manusia. Kalau betul-betul fitrah, secara fitrah tak ada kiamat, maka tak ada jiwa ni. Jiwa ni tak ada. Dia tak perlu ada jiwa ni. Dia akan lalu begitu ya. Jadi ni Allah Taala bagi tahu, wala, jangan begitu wahai hamba. Aku bersumpah, jiwamu sendiri tu lawamah. Duduk persoal diri kamu sendiri. Buat apa buat gini, buat apa kecek lagu ni, buat apa gini. Tak, kalau anak dia, kalau siapa-siapa, ni jiwa kita berlaku. Allah Taala bagi tahu. Ayahsabul insanu an lan najma. Adakah manusia menyangka bahawa kami tidak mampu untuk kumpul daging tulang-tulang dia semula? Mana? Adakah manusia sangka bahawa kami tidak mampu untuk hidupkan dia semula? An-najma' 'idhamah. Bala qadir, bahkan kami mampu. Ala an nusawwiya banana, bukan setakat tulang-tulang dia. Ni untuk sama semula ni orak jari dia ni. Nusawwiya, sama ke semula banana. Banana ni orak jari. Orang kita duduk tekel. Cok. Ajib masa surah ni diturunkan. Mana ada di kalangan para sahabat ataupun tahu kepentingan ni cok jari ni? Zaman kita dia tak akan sama dengan mana-mana orang. Cok jari ni. Ajib ni. Kudrat Allah SWT. Bilion-bilion. Tak sama. Ni Allah Ta'ala ayat ni. Adakah manusia menyangka bahawa kami tidak mampu untuk hidupkan dia semula, untuk kumpulkan tulang-tulang dia tu? Jadi persoalan. Buat orang Mekah ni, bila dia kritik sebut tulang apa? Bila tulang hancur, hidup semula. Bila tulang hancur, hidup semula. Tak?
Sebab tu dalam ayat lain dari surah Isra, kul kunu hijaratan aw hadida. Kalau gitu juga bubuhlah, mu nak jadi besi kau, mu nak jadi batu. Tak ada. Kalau nak boleh nak lari. Kadang-kadang Allah Taala jawab lagu tu. Kul kunu hijaratan aw hadida. Tak sebab menjadi besi jadi. Allah Taala bagi tahu. Sini bahkan nak qadir, Allah Taala berkuasa untuk mencipta semula sama dak orang-orang jari kita. Orang jari kita. Bahkan bal yurid, kemudian Allah Taala bagi tahu, ni jiwa manusia, ni asal manusia yang kosong yang tidak ada hubungan dengan Allah. Asal manusia gini, bal yuridul insan liyafjura amamah. Manusia ni jiwa dia nak buat kederhakaan, liyafjura amamah. Liyafjura amamah. Manusia ni jiwa dia nak melakukan apa yang dia nak buat, dosa ke apa, orang lain jangan persoal. Tu maksud dia. Jiwa manusia ni bila dia dewasa, dia rasa dia berhak untuk melakukan apa dia nak buat, orang lain jangan persoal. Tu jiwa. Allah Taala bagi tahu. Ya kita kan gitu kan. Ya. Kecil tu kena marah sebab dia tak merdeka lagi, tak merdeka dengan ayah dia, mak dia. Bila dia merdeka, dah kerja sendiri dah, hasil sendiri dah, tukar atas tulis sendiri kan, buat gerak sendiri kan. Maka mula dia ketubian ni bila orang tegur, bila orang tegur kan dia akan keluar. Bal yuridul insanu liyafjura. Manusia ni Allah Taala bagi sifat dia ni, dia nak buat gapo dia nak buat, orang lain jangan tegur. Gapo dia? Baik ke buruk ke, ni sifat asas dia, ni jiwa dia. So peringkat bila dia melakukan perkara keji pun, perkara dosa pun, orang lain jangan tegur. Ni asas dia. Jiwa dia ni yang Allah SWT perkenalkan. Punca dia apa? Punca dia kerana akhirat tak ada. Punca dia yas'alu ayya, bila diberitahu akhirat, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Kalau bahasa Kelantan masuk ni. Bukan bila hari kiamat, bila kan. Lain. Tak. Bila kiamat ni. Bukan bila berlaku kan, bukan tanya tu. Menafi tu. Tak ada date. Barang ngaruh. Tapi dia bila nak berlaku lagu tu. Mana tak berlaku bagi ni. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia tanya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bila kan berlaku kiamat. Sama sadu dengan bahasa Arab dengan Quran. Bila fa idza bariqal basar. Bila mata terbeliak. Bila berlaku kiamat? Bila mata terbeliak. Wa khasafal qamar. Bila bulan ni tak ada cahaya, khusuf. Wa jumi'a asy-syams, matahari dan bulan ni hilang fungsi dia, dikumpulkan, dihancurkan. Yaqulul insan, ketika itulah barulah manusia akan berkata, ainal mafaq, nak lari mana kita? Mana tempat selamat? Kalla la waza, tak ada tempat lari dah. La waza. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, melainkan kepada Tuhan kamu tempat kembali. Yunabba'ul insanu yauma idzin, pada hari tersebut akan diberitahu pada manusia apa yang dia telah buat, apa yang dia tak buat, apa yang telah terlepas. Bahkan sebenarnya kalau tak bagi tahu, balil insanu ala nafsihi basirah, manusia pada diri sendiri dia tahu benda tak kena. Ni Allah Taala letak jiwa pada jiwa manusia. Walau alqa, walaupun dia nafikan, walaupun dia kata kita tahu sebenarnya gini, dia tahu dia bersalah, tapi mulut nafi macam walau alqa ma'adhirah, dia buat alasan macam-macam, tapi dia tahu jiwa dia bersalah. Ajib, Allah tak dedahkan jiwa manusia. Kemudian la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini Allah Taala ni taslihan untuk gapo tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gaduh. Tak cepat-cepat nak hafal apa yang diwahyukan. Ini baru surah 31 surah ini baru 31 surah tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ini Allah Taala celah ni. Ini untuk bagi tahu, Allah Taala bagi tahu pada Nabi tentang hakikat manusia. Di mana Nabi dia buat dakwah, manusia tak sibuk beriman, orang Mekah tak sibuk beriman, tak sibuk. Allah Taala bagi tahu sebab dia. Jiwa dia tahu, kebenaran dia tahu. Dia tolak ni kerana apa? Kerana tak beriman dengan akhirat. Punca dia tak beriman dengan akhirat. Dia kesalahan yang dia buat tu dia tahu benda tu salah, walaupun dia buat alasan macam-macam.
Ni Allah Taala bagi tahu kepada Nabi. Oleh kerana itu wahai Muhammad, ayat 16 sampai ke ayat 19 ni Allah Taala dipanggil pencerahan ilahiyah. Oleh kerana kamu tahu dah wahai Muhammad bahawa ini sifat manusia, bukan kesalahan kamu dah, kamu hanya jelas kepada mereka, maka janganlah gaduh dah untuk terima wahyu ni. La tuharik bihi, jangan kamu duduk gerakkan dah mulut kamu bila Jibril datangkan wahyu kan tak? Nabi SAW cuba ikut. Sebelum Jibril baca hak lain tu, dia sebut dah. Tak? Sebut dah untuk apa? Apa takut tak ingat? Kita kena faham keadaan Nabi ni. Satu, gembira dengan wahyu, syauk dia dengan wahyu. Yang kedua, risalah, bebanan risalah ni, kalau salah tak ingat kan, kurang fikir pada umat ni. Ini keadaan Nabi SAW. Maknanya Allah SWT gambar kepada kita keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia terima risalah ni. Keadaan Nabi ni susah. Masa terima ngaji pun nak faham dah susah dah. Lepas tu nak ayat Quran pula, orang tolak lagi. Macam-macam Nabi, keadaan Nabi ni. Jadi mungkin orang baru lagi ni, baru masuk kelas ni. Dah orang baru. Jadi Allah SWT tarbiyah lalu Jibril AS, la tuharik bihi. Kamu jangan buat begini wahai. Jangan kamu gerakkan lidah kamu, mulut-mulut kamu tu ikut Jibril. Li ta'jala bih. Untuk kamu segera untuk hafal. Ataupun Nabi SAW tunjukkan begitu semangat sekali nak supaya wahyu itu diperbanyakkan. Tu. Jangan kamu bergerakkan wahyu kamu untuk apa tu dengan mengharapkan bila hak ni kemah dah kat wahyu lain lagi sebab apa nak ayat banyak lagi. Nabi beranggapan bahawa kalau boleh kat sebab kalau kita perhati Quran ni kan, orang Arab, orang Mekah duk kritik Nabi, waqala al-kafirun, waqala alladhina kafaru laula unzil al-Quran alaihi jumlatan wahidah. Apa dalam surah Furqan tu Allah Taala bagi tahu kan? Waqala alladhina kafaru laula unzila alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Berkata orang kafir, berapa kak mari sikit-sikit Quran? Boleh mari sekaligus lalu. Biar jelas lalu. Kita ni sebagai orang yang ngajar kan, kita kalau boleh nak ayat belakang kita sakut betul sedap je. Ini perasaan Nabi SAW. Kalau boleh tak biar kau banyak lagi, mana modal banyak lagi, jadi boleh perjelaskan mudah-mudahan orang beriman. Itu maksud dia. Jadi dua keadaan, sama ada Nabi SAW ikut bacaan Jibril tu dengan cepat, pertama takut hilang, takut tak ingat. Yang kedua, Nabi SAW nak cepat tu supaya ditambahkan lagi wahyu tu, supaya dia dapat bagi penerangan yang lebih jelas lagi. Kedua keadaan tu. Dia dua keadaan menunjukkan Nabi ni ujlah, gopoh lah. Tak sabar. Sifat manusia kan. Nabi tidak terlepas. Sebab tu Allah SWT tegur. Ini sifat biasa, sifat manusia ni. Dia tidak menafikan. Sebab Nabi Musa pun gitu juga. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa kan. Bila Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Nabi Musa untuk bagi Taurat tu. Nabi Musa tinggalkan Bani Israil pada Nabi Harun. Nabi Musa pergi dulu. Allah Ta'ala tanya Nabi, ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Kenapa kamu mari dulu? Kenapa kamu gopoh datang dulu? Tak mari sekali. Kan suruh mari sekali. Ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Nabi Musa jawab, aku mari segera. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ajiltu ila. Gopoh pada Allah, gopoh pada wahyu. Perkara molek. Tak. Tapi Allah SWT nak didik Nabi bahawa dalam menyampaikan wahyu ni tadriji, sikit-sikit, bina sikit. Tak, manusia tak beriman itu kerana agama, kerana ada masalah lain, bukan masalah wahyu. Wahyu ni Allah Ta'ala sebagai pemberi risalah, dia tahu dah cukup tak cukup tu. Jadi ni la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Sebab inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang bertanggungjawab untuk kumpulkan, untuk masukkan dalam dada kamu tu. Wa qur'anah, dan juga cara baca dia tu. Kami semua bertanggungjawab. Fa idza qara'nahu, bila kami baca maka kamu ikut saja. Kamu bagi tumpuan ikut sepenuhnya. Summa inna alaina, kemudian kami bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada kamu. Jadi bila turun ayat ni, ini menenangkan Nabi, ini untuk hiburkan Nabi. Lepas tu Nabi tak buat kan? Nabi tak buat. Dia patut pun turun, patut bila kita faham ni kan, mana surah baru ke-30. Dia benda ni baru bagi Nabi. Baru 30 surah yang ke-30. Sambung semula. Kalla bal tuhibbuna. Baru sambung dengan ayat tadi tu.
Ayat sebelum walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia ni dia tahu sebenarnya, dia tahu pada diri dia tu sudah ada kayu ukur dah, sudah ada mizan dah, jiwa fitrah. Surah Wasyam kan, fujuraha wa taqwaha, sudah tahu jalan takwa jalan ni. Apatah lagi bila diberitahu dengan wahyu, lagilah walaupun dia buat alasan, walaupun dia, jadi Allah Taala dedah kepada Nabi SAW. Punca penolakan orang Mekah ni bukan kerana tidak faham, bukan kerana apa, bukan kerana tak cukup wahyu, bukan kerana wahyu ni tidak jelas. Apa yang diberitahu untuk mereka beriman itu sudah pandai dah Allah Taala kira tu. Tapi yang mereka tak beriman sebab apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Punca sebenarnya kerana cinta pada dunia, cinta pada kehidupan sekarang. Cinta dunia ni mana? Harta atau kedudukan. Pas yang menentang Nabi siapa ni? Tak lebah Mekah. Sebab bila ikut Nabi kita jadi lebah dia kepala pula. Tu tak boleh. Abu Jahal kan, dia tahu kan Nabi ni benar. Orang tanya dia lagu mana? Benar dia. Tapi tak cakap kita nak ikut dia. Tak. Kita duduk bawah dia. Dia tu budak baru ke? Tak. Oh, ni payah ni. Seperti mana Firaun lah. Tak ikut Nabi Musa. Bahaya. Cinta pada dunia ni menyebabkan manusia jadi buta. Apatah lagi cinta pada dunia pakej dengan buat kezaliman. Sombong. Lagi lah. Ni pula Allah Taala tak kenal dia. Walaupun dia nampak dia tak boleh ikut dah. Ni. Tapi Allah Taala bagi tahu punca yang menyebabkan manusia tak boleh beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bal tuhibbunal ajilah. Cinta pada kehidupan segera. Ajilah. Cinta ni Allah Taala panggil dunia ni ajilah. Ajilah ni dia. Ajil khuliqal insan ajula. Ni sebab manusia gopoh. Dunia ajilah. Gapo dia? Samiri buat tu Ijil juga. Ijil. Ini Allah Taala guna dalam Quran, ijil. Jadi bukan anak lembu sebarangnya. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan semua, ada sifat-sifat dunia macam. Sebab tu bukan orang Mesir ni bukan apa dia? Yahudi ni dia bukan terkesan dengan anak lembu luar ni. Tak. Anak lembu luar ni mereka tak terkesan. Tak terkesan mana lah. Sebab apa? Sebab apa yang Bani Israel terkesan, kita akan terkesan juga. Nabi gitu kan, adalah hadis kan, kita akan benar-benar ikut Yahudi. Dia masuk lebih bewok, kita akan masuk lebih bewok. Pas Yahudi ni Allah Taala bagi tahu mereka ni hubbul ijl. Syarafuhu bil ijl. Mereka sangat cinta pada ijl. Jadi Yahudi kalau kita semua terjemah cerita ijl ni anak lembu. Pas kita tengok anak lembu tak ada seorang sikit apa. Dia tak kena ayat. Ada. Tengok molek ijl. Ijl yang dibuat Samiri tu apa dia? Daripada permata ke, daripada emas ke, daripada tu yang dibuat tu. Kita kalau pihak tu pun memang kalau rakyat lembu tu boleh bagi mudarat manfaat, boleh lembu tu. Teratak emas tu, emas 999, emas 10. Tak. Kena 10 kilo. Lagu mana ni? 10 kilo kan? Tak ada. Boleh bagi mudarat, boleh bagi manfaat. Tukar lalu. Kenapa dia insijah sama dah? Cinta pada benda tu ada dah. Jawab dia akan jadi sama. Ya, Allah Taala nama kayak gitu. Mana dunia sebenarnya? Dunia sebenarnya. Waktu simbol. Kalla bal tuhibbunal ajil. Bahkan punca sebenarnya yang menyebabkan mereka ni banyak alasan tidak mahu beriman ni, tidak yakin dengan akhirat ni kerana apa? Cinta dengan dunia. Payah dia orang terlekat dengan keadaan gini. Ni artinya dari sudut kita duduk sama-sama dunia ni kan. Bahkan orang ngaji doktor, pelajar-pelajar ngaji bidang doktor kan. Tengok dah pakar-pakar mari dengan Audi, mari dengan Mercedes, mari dengan apa kan. Tu dunia dengan dunia tu. Budak-budak medik pun kan, kena penyakit game juga kan. Duk main sampai pukul 3 pagi dah. Pagi esok tak boleh masuk kelas, pening betul. Moteng jadi masalah. Kupu-kupu kena bagi motivasi juga. Maknanya padahal dunia dah. Tapi kalau tak nampak juga kan, tak ada buat apa. Dia nak bagi tahu macam budak sekolah. Kalau tak nampak masa depan dia. Dia terkesan dengan sekarang ni, ajilah. Payah. Royak ke apa pun. Seolah-olah dia. Tapi kalau ni sama-sama dunia, tak apa, tak berjaya tu ada cara cari makan lagu lain. Tapi ni akhirat kalau buat gitu juga. Tapi perkara lebih kurang sama.
Manusia bila dia cinta pada sekarang, dia tak fikirlah, oh tu lambat lagi, akhirat lambat lah. Kita learn ni pada hari umur 64 dah. Dia ingat jauh akhirat. Dah, umur 50, umur 40, dia ingat jauh akhirat. Akhirat dekat lah. Dah, kalau umur 45 kan, 5 tahun lagi akhirat. Ni akhirat. Tapi kerana terkesan dengan seolah akhirat tu jauh. Sejauh mana manusia ni cinta pada kehidupan dunia, maka dia akan tinggal akhirat. Kalla bal tuhibbuna, bahkan sebenarnya kamu ni cinta pada kehidupan dunia. Wa tadaruna al-akhirah, kamu tinggal akhirat, tak semikir akhirat. Tadaruna al-akhirah. Tadaru ni biar je. Tak ambil peduli. Tak ambil fikir. Sedangkan akhiratnya hanya ada dua keadaan. Wujuhun yauma idzin nadir, ada wajah-wajah yang pada hari tersebut berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan dia melihat akhirat nanti. Wa wujuhun yauma idzin basirah, ada satu wajah lagi yauma idzin basirah, muram. Tak sedih. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, bahawa dia yakin bahawa dia akan binasa, Kalla, jangan begitu wahai hamba, jangan sampai jadi lagu tu. Tengok kalla bahasa. Bila jadi idza balagatit taraqi, sehingga bila nyawa sampai di kerongkong. Wa qila man raq, pada ketika itu mula tanya, anak beranak tanya, dak doktor lah, pawang lah, dak ustaz lah, gapo lah, dak man raq, siapa dia boleh rawat ni, dak bila nyawa dia aku. Bila tanya lagi, tanya ngelah ni, boleh lagi tak? Ada jalan selamat lagi tak? Doktor kata tak boleh dah, boleh cabut wayar dah. Wa dhanna annahu al-firaq, maka dia yakin dia akan pisah dengan keluarga dia. Dia tak lihat gapo dah. Orang duk kecek kata dia masa tu. Tengok Allah Taala gambar kan. Bila nyawa dia dihalkum. Sedar keadaan tu. Tapi tak lihat gapo dah. Putus saya bukan duk tangan dia dah. Dia yakin bahawa dia akan pisah. Wal taffatis saqu bisaq, dia kaki tak akan bertaut, diikat. Betih dia akan diikat rapat. Tak. Orang nak buku lah. Ketika itu ila rabbika yauma idzinil masa, dia akan dihantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala saddaqa wala shalla, tidak ada sedekah, tidak ada lagi sedekah dengan sedekah ataupun sedekah dengan makna membenarkan faedah beriman dengan akhirat tu. Sembahyang ke? Tak ada. Fala saddaqa wala, sebut dua amalan. Kalau kita kata sedekah dengan sembahyang, tak ada. Fala saddaqa wala shalla, tidak ada nilai, tidak ada manfaat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Apa? Sebab dia sebelum ni kadzdzaba wa tawalla, berpaling, mendustai dan juga berpaling. Hak ni lebih sama sedekah, maksudnya membenarkan akhirat. Mana tidak ada nilai lagi dia masa tu baru dia nak beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mana. Sebab apa? Sebab sebelum ni kadzdzaba. Walakin dengan makna takkid lah. Kerana dia telah mendustai dan juga telah berpaling sebelum ni. Thumma dhahaba ila ahli yatamatta, kemudian dia dulu masa atas dunia, masa dia segar dulu, dhahaba ila ahlihi yatamatta, tak duduk dengan keluarga dia, tak secara hal lain, tak cara dengan keluarga dia, cara ke perut dia, yatamatta. Kalau Kelantan ambil sini kali mata ni, tak yatamatta. Aula laka fa aula, celakalah dia, fa'ula, celakalah. Thumma aula laka fa'ula, kemudian celakalah orang lagu ni. Celakalah orang lagu ni. Ayahsabul insanu an yutraka, adakah manusia sangka bahawa dia akan dibiarkan saja gitu hidup pada dia ni? Ni baca ayat ni kan, dia kena ambil ayat dari surah Syam tadi. Ambil dari surah Tin tadi. Tak. Ambil belakang, bukan bila Allah Taala cerita tentang manusia, tentang kehebatan manusia. Tak. Bona. Adakah manusia menyangka bahawa dia ni, kejadian dia ni saja-saja, tak ada peranan apa-apa, tak ada tanggungjawab apa-apa? Tak. Alam yakun nutfatan min mani yumna, bukankah dulu dia tu air mani ya? Dia ditumpah kan? Dia air mani. Dia jadi sombong ni apa? Summa kana alaqatan, kemudian jadi sekumpal darah, kemudian jadi makhluk yang sempurna. Kemudian Allah Taala biarkan melalui lelaki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin, jadi zat yang buat konung begitu, adakah berkuasa untuk hidupkan semula orang yang mati? Dulu kan tak ada. Dulu kan air mani ya. Tulai tak ada. Kamu tanya tulai. Tak ditanya. Tak.
Sebelum insan, manusia fikir, boleh ke Allah SWT hidupkan, kumpulkan? Lah dulu air mani kan? Itu tak ada kau satu. Daripada air mani, jadi tumpahkan. Benda jadi sumpah darah. Kemudian baru jadi mana? Kemudian Allah Ta'ala biarkan melalui proses campuran lelaki dengan perempuan. Jadi zat lah guna alaysa zalika biqadir. Bukankah zat begini berkuasa untuk menghidupkan orang yang telah mati? Maka itu dia sekali jawab pada dia, bala, bahkan surah Qiyamah, surah Humazah. Surah Humazah. Surah Humazah muka surat 601. Atas surah Al-Fil tadi. Wailun likulli humazatin. Ni bahasa kasar pula. Bahasa kasar. Surah ni berbahasa marah dah. Ni kasar lagi. Kau tinggi lagi. Wailun. Mula-mula surah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, celakalah. Likulli humazatin lumazah. Setiap orang yang mana? Humazatin lumazah. Humazah ni apa dia? Keji orang depan-depan dan juga belakang. Dua-dua. Bukan mengumpat. Mana? Tidak. Humazah ni. Sebab umbalarah. Dia ni caci orang ni. Kata huduh kat orang ni. Depan muka pun dia kata, belakang pun dia kata. Belakang. Ni Allah tak bagi. Celakalah orang lagu ni. Orang yang mana? Kecik huduh dengan orang ni. Depan tu dia, dan belakang tu dia. Ni kerja dia ni. Ni Nabi kena ni. Di Mekah ni. Tak. Abu Lahab, bini dia, Abu Jahal. Dua ecek kat orang ni. Tentang kejahatan Nabi SAW. Yang orang lagu ni bahaya. Kerana deki, kerana sombong, kerana takabur. Tak. Maka keluar ni. Hari-hari keluar daripada mulut tentang keburukan orang. Masalah. Ya. Masalah. Dan ni Nabi kena. Allah Ta'ala kata, wailun likulli humazatin. Celakalah bagi orang humazatin. Suka keji orang. Suka caci orang. Baik di depan, baik di belakang. Lumazah ni. Depan belakang juga. Lumazah ni sindir. Depan pun sindir, belakang pun. Tak boleh kecek. Kalau kecek depan muka dia sindir. Dia tak boleh kata depan-depan. Dia guna bahasa sindir. Kadang-kadang bukan tak boleh kata depan-depan. Bahasa sindir lebih sakit lagi. Tak. Nabi kena ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum. Tak. Dia main mata kan Allah Taala agama tu. Muhammad mari tu main mata. Dia ni ke? Dia ni ke dakwah jadi rasul? Oh aku. Okay. Macam-macam keadaan Nabi. Tak kena. Aul kadzikru alaihim. Ramai-ramai di sore boleh terima. Orang lain tak boleh terima. Hebat dia. Perbualan-perbualan begini. Disebarkan, disebarkan. Tak. Tujuan dia supaya jauh. Sebab tu kita jangan terperangkap. Baik, kita berlepas diri daripada apa dia? Maruah orang. Sama-sama orang Islam. Jangan terperangkap dengan perbalahan, aliran. Tak ada makna. Merosakkan kita. Tak. Kalau nak kritik kesalahan apa peribadi, sesat. Kritik kesalahan. Tak. Kalau kita tidak mahal baik, baik kita jangan terlibat. Allah Ta'ala tak akan tanya kita. Allah Ta'ala akan tanya kita. Sebab apa Nabi telah istihadah kan? Sesungguhnya harta kita, maruah kita, sesama kita kan haram. Seperti mana haram pada tanah haram, bulan haram. Haram. Jangan. Bahaya maruah. Maruah orang Islam, nilai orang Islam jangan. Kena ada kesilapan. Kalau dia melakukan kesilapan, jangan kita gopoh. Jangan kita tolong setan untuk rosakkan dia. Kesilapan dia yang tersembunyi, jangan kita dedah kan. Kita dedah kesalahan. Kesalahan kita dedah. Sama seperti peribadi. Ini asah. Kita molek dia, boleh dia ada peluang untuk berubah. Tengok munafikin ya. 300 munafikin lari daripada Uhud. Sampai Nabi wafat, dah tinggal 12 orang. Belum Nabi wafat tu 9 orang mati. Tinggal 9 orang Nabi wafat. Tak tahu siapa dia munafikin. Tak ada riwayat munafikin. Sahabat tak ayat. Huzaifah yang tahu. Dia pun Huzaifah tak ayat Qur'an juga. Tengok sahabat. Sahabat. Kita kena belajar. Tak belajar. Sebab dia benda-benda lagu ni dedahkan ni kesalahan peribadi ni dia tidak sesama masalah. Kita kan usaha bagaimana nak menyatukan umat ni. Kita akan melebarkan lagi jurang. Sebenarnya kita intiqam, kita nak balas dendam. Bukan kita nak jujur untuk tegakkan kebenaran. Tak.
Ini bahaya. Allah Ta'ala tengok niat kita. Nabi bagi tahu kan, innallaha yu'ayyid hadzal din birrajul fajir. Ini bahaya. Ini hadis sahih. Ada dalam Bukhari Muslim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selepas kita berada di atas jalan kebenaran ni, kita kena istikhlas, mohon pada Allah SWT guna kita sebaik. Sebab apa? Kita jangan terpedaya berada di atas kebenaran, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gunakan orang fajir untuk bantu agama ni. Takut-takut Allah Ta'ala guna kita. Sebab tu kena cek amalan kita. Tak. Kita dah buat dosa kita ni, kita tahu. Kita tahu sama. Sebab tu kita perlu sibuk islah kita. Sibuk islah kita. Kalau dia takut termasuk kita ni, dah Allah Ta'ala guna kita ni untuk bantu agama dia ni dan untuk binasakan kita. Sebab Nabi telah bagi tahu dah, innallaha yu'ayyid hadzal din birrajul fajir. Allah Ta'ala akan tolong agama ini dengan orang yang fajir. Fajir. Jadi sebab itulah kita banyak kerja, kita sebut benda lain, benda yang melibatkan maruah orang ni kita lari. Kita mengelak diri. Sebab bahaya. Tengok bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi, punca dia jadi manusia, punca jadi lagu ni apa? Sebab kerja dia alladhi jama'a amalan wa addadah. Ni punca dia ni. Punca dia kerana dunia. Dia jadi segar kata kat orang uduh ni apa? Sebab dunia dia tak talah. Bahaya dunia. Sebab dia kata dunia ni bahaya. Dunia kalau tak talah, gaji 10,000 masuk sebulan, 20,000 masuk sebulan, projek jadi boleh macam ya tak? Bahaya. Tak. Mulut sedap. Ini bahaya. Alladhi jama'a amalan wa addadah. Kerja dia ke apa? Kumpul harta, duk pilih harta. Tengok. Bangun-bangun cek akaun. Masuk. Jumpa gua segar. Dia nampak silap sikit ke atas lalu. Gelah lalu. Ini bahaya. Yahsabu anna malahu. Dia menyangka bahawa harta dia tak akan mengekalkan dia. Mengekalkan kemuliaan dia. Kalla, Allah kata jangan begitu wahai hamba, la yumbadanna fil orang lagu ni akhirat nanti ni la yumbadan, pasti kami akan lepas dia dalam hutamah. Nabadan ni apa kita makan ke apa? Makan benda, kulit dia kita buat. Untuk buat kulit dia kita tak payah mikir. Nak buat mana saya ni, tak ada. Nabadan ni satu benda yang mana kita buat kita tak mikir pun apa dia. Itu nabadan. Ada benda kita buat kita nak ni nabadan ni satu orang mana Allah Taala buat lurah, Allah Taala guna apa bahasa kalla, jangan begitu la yum, orang lagu ni akan dilempar ke dengan keadaan hina lah. Kita semua la yumbadanna, pasti dia akan dilempar, dia akan dibuat dalam keadaan hina, tidak dipeduli kan dalam hutamah. Fil hutamah ni apa? Hatami ni mesin penghancur. Tuhatimu, tukathir, menghancur. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu apa dia hutamah. Hutamah ni. Mana hutamah ni sifat dia ni? Tuhatimu syai'. Mana masuk hancur lalu. Masuk hancur. Hutamah. Sebab apa? Sebab tengok. Balasan ni sesuai dengan sifat dia. Dia kalau dia ada ke ada. Orang mana hancur orang tu. Punuh orang tu. Yang mamuh ke dia, yang kata ke dia tu habis. Ni. Dia balasan akhirat sesuai dengan balasan dunia. Yang sifat dunia tu. Sebab Abu Lahab, saya selanaran dzata lahab, dia bakar macam tak boleh nampak Nabi jumpa orang macam mana dia pergi bakar orang tu. Dia orang jadi marah pada Nabi, dia orang tak ikut Nabi, bakar macam dia. Lepas tu dia ni pula pergi cocok kayu api pula. Tak Hammal sumak macam kayu api, biar tok lelaki ni bakar macam. Jadi akhirat pun dia akan dibalas benda yang sama. Allah Ta'ala bagi tahu saya selanaran dzata lahab. Dibakar dia. Hani pun kalla akan dilepar dalam keadaan hina fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu apa dia hutamah? Tengok Quran. Narullah, api Allah. Ni tak ayat api gawa ni, api Allah. Api khusus ni. Narullah. Bukan api biasa ni. Api Allah yang khusus. Al-muqadah, yang dinyalakan. Mana allati tattali'u al-afidah, api ni pergi cari, pergi tuju pada afidah, hati-hati. Sebab situ punca tu takabur, sombong, situ punca dia.
Pergi cari situ. Allah, api akhirat begini. Lepas ni kita baca surah apa? Mursalat. Allah. Api tu dia ada leher dia. Leher dia ada. Dia hidup. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyur. Dia lihat je ahli neraka. Tak ada dia lalu. Kehoganah. Kehoganah. Ini Allah katakan. Allati tattali'u 'ala al-afidah. Innaha 'alaihim, dan mereka ni ke atas mereka pula ada mu'sadah. Mu'sadah ni ditutup, mana ada pintu. Mu'sadah pula. Neraka dimasukkan dalam hutamah, kemudian ditutup pula. Dan dia fi amadin mumaddadah. Dalam hutamah pula kena ikat di tiang pula. Tiang pula memanjang. Mumaddadah. Bukan ada ketinggi, memanjang. Mana soalan hutamah ni satu mesin penghancur. Dalam tu ada kayu-kayu, dia duduk dalam tu. Bayar kena api panas, kena hipit dengan kayu lagi, lepas tu kena tutup pintu lagi pula. Bayar. Dahsyat ni akhirat. Ini yang menakutkan. Ini yang menyebabkan kita ni jadi tawar dengan dunia. Yang mengalihkan perhatian kita, bimbang dengan akhirat. Bimbang tengok keluarga kita, tengok anak kita, tengok menantu kita, tengok mula kerisauan. Akhirat. Sebab tu Nabi kan bila benda ayat begini, sebab tu kumpul Quraisy belakang ni. Sehingga Nabi beritahu pada anak, ya Fatimah, wahai Fatimah, tak, binti Muhammad, aku tidak dapat tolong kamu di hari akhirat nanti. Tak, aku tidak dapat tolong kamu di akhirat nanti. Semua Nabi-Nabi umum belakang akhirat ni. Amalan masing-masing. Amalan masing-masing. Semua kan. Amalan asah lah. Asah ni. Mana kena pilih dia beriman dengan Allah SWT. Kalau tak beriman dengan Allah, tak percaya akhirat, maka aku tak boleh buat agama. Aku tak boleh buat agama. Ajib. Surah Humazah. Lepas surah Mursalat. Surah Al-Mursalat. Akhir juzuk 28. Akhir juzuk 29. Al-Mursal muka surat 580. Sebelum surah Amma Yatasaalun. Sebelum juzuk 30. Al-Mursalat selepas surah Ad-Dahr. Surah Al-Mursalat, surah Mursalat. Nabi, sunnah Nabi ni kita tak buat lagi. Pak kita tak hidup lagi sunnah yang mana lama dah mati. Nabi SAW baca dalam sembahyang, Nabi kapuh surah. Bukan baca surah, ada surah-surah Nabi baca dalam sembahyang, Nabi kapuh. Tak Nabi ganding kan? Tak ganding. Di antaranya surah Mursalat dengan surah An-Naba. Baca dua surah dalam satu sembahyang pun sunnah Nabi juga. Sunnah Nabi juga. Surah Al-Qamar dengan surah An-Najm. Surah Al-Qamar dengan surah An-Najm dikapuh. Tak, Nabi kapuh. Bahawa surah ni lebih kurang. Surah ni lebih kurang. Surah Al-Mursalat dengan surah Amma Yatasaalun ni suasana dia lebih kurang. Suasana akhirat dia lebih kurang. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Demi angin yang dilepaskan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Untuk kebaikan. Dan dari surah ni berkenaan dengan sumpah-sumpah yang Allah Taala sumpah ni, dia ada khilaf di kalangan ulama mufassir ni dengan dua lah asas dia. Sama ada kata angin ataupun malaikat. Kalau malaikat pun malaikat yang menggerakkan angin juga. Ada yang Allah Taala bersumpah dengan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang gagah. Tak, malaikat-malaikat ini. Tapi kebanyakan bagi tahun ni angin lah. Angin sumpah dengan angin. Alamat tanda azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum yang degil. Selepas Allah Taala cerita sebelum ni kan, kita langit, bumi, matahari, bulan, bintang ni sekarang ni angin. Sebagaimana matahari dalam genggaman Allah, bulan dalam genggaman Allah, bintang-bintang dalam genggaman Allah, langit, bumi, maka angin pun dalam genggaman Allah juga. Hal ni lebih sesuai lagi kalau kita tengok siap lagu tu kan, lebih sesuai. Malaikat tu khusus dah, semua tahu dah. Tak. Sebab malaikat lepas ni ada bahagian dia khusus Allah SWT kan. Datangkan dari bukti kritik manusia yang mana yang sembah malaikat.
Wal mursalati urfa, demi angin yang diutuskan untuk kebaikan. Urfan makna alamat dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Urfa biasa nasiah depan. Tapi dari sudut bahasa sini agak sukarlah sikit. Urfa sini ni dia juga dengan makna rombongan angin yang mana berterusan. Urfa ni Allah yang pegang kendali dia. Kalau rombongan kuda, kalau kuda tu sendiri urfa ni bulu-bulu ada atas belakang tekuk kuda tu, itu urfa. Kalau rombongan unta, ada rombongan unta ya, jalan tu straight ikut dulu tu, dia panggil urfa. Kabilah urfa. Mana unta depan tu urfa. Jadi kita terjemah macam wal mursal, demi angin-angin yang bawa kebaikan, Ini pun dalam kontrol Allah. Fal asifati asfa. Dia sesuai. Lepas tu angin yang sama tu Allah Taala boleh jadikan taufan, ribut. Fal asifati asfa. Ribut yang dahsyat, taufan, tornado yang menghancurkan. Lepas tu pun dalam genggaman Allah Subhanahu Taala juga. Wan nasyirati nashra. Jadi angin yang mana? Yang menyebarkan hujan ke, debunga ke untuk kebaikan manusia. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa, angin yang mana menyebabkan sesuatu tu pecah belah, hancur. Farqa. Fal mulqiyati dzikra, dia angin-angin yang menyampaikan peringatan, ancaman, peringatan. Seperti mana yang Allah SWT ancam ke umat sebelum ni melalui angin-angin. Allah Taala datangkan azab tu yang bagi peringatan pada kita. Udhran aw nudhra, supaya orang tak boleh buat keuzuran lagi, tak boleh bagi alasan lagi. Dia juga sebagai peringatan, udhran aw nuzra, supaya manusia tidak boleh bagi alasan lagi di akhirat nanti untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga nudhra, sebagai peringatan. Gapo dia, innama tu'aduna lawaqi, sesungguhnya apa yang dijanji pada kamu itu pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Gapo dia ni? Kiamat. Suasana masih lagi suasana kiamat. Suasana kiamat. Suasana masih lagi suasana surah kiamat, surah Al-Qari'ah. Jadi surah Al-Qari'ah, kita surah Al-Qari'ah tadi. Kemudian surah kiamat, suasana kiamat. Kemudian Allah Taala kritik kesombongan itu datang surah Humazah. Yang sombong tu. Boleh sambung semula surah ni tentang kiamat. Tentang Allah Subhanahu wa taala kritik manusia yang tidak mahu beriman dengan hari akhirat, dengan Quran Allah Subhanahu wa taala, dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan berlaku. Innama tu'aduna lawaqi'. Bila fa idzan nujumu tumisat, bila bita-bita ni terpadam cahaya dia, jatuh berguguran. Wa idzas samaa'u furijat, bila langit ni terbelah. Sekarang ni tengok kemah keming. Tak, bila kiamat hancur, langit berpecah, belah. Wa idzal jibalu nusibat, bila gunung ni hancur. Bila gunung ni dihancurkan. Semua ada kaitan dengan angin belakang. Semua suasananya begitu dahsyat. Angin ribut, suasana sesuai dengan sumpah sebelum berkenaan dengan angin. Wa idzar rusulu uqitat, dia juga rasul-rasul yang diutuskan ada tempoh masing-masing. Semua rasul yang diutuskan ada tempoh masing-masing. Nabi kita pun ada tempoh masing-masing. Li ayyi yaumin ujjilat, untuk hari yang mana telah ditentukan. Setiap rasul daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ada tempoh. Kita sampai hari kiamat. Bila Nabi kita ni sampai hari kiamat. Liyaumil fas, untuk hari yang akan dibuat keputusan padanya. Fama adraka ma yaumul fas, kamu tahukah berkenaan hari keputusan itu? Hari itu bi'rizan. Wailun yauma idzin, tengok bahasa, celaka orang yang mendusta, hari akhirat. Wailun 10 kali ayat dalam surah ni. Wailun celaka pada hari tersebut lil mukadzibin, orang yang mendustai hari akhirat, mendustai hari perjumpaan dengan Allah. Alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah binasakan umat sebelum tu? Kamu sudah tahu dah kepada Mekah, cerita dah sebelum ni kan, surah Fajar, bagaimana kaum Samud Firaun. Ya. Summa nutbihumul akhirin, kemudian umat-umat selepas mereka kami telah binasakan. Kadzalika naf'alu, beginilah sunnah kami, beginilah qanun kami, beginilah kami akan buat semua orang yang mana mujrimin yang derhaka pada kami. Ini bahaya.
Ini Allah Taala bagi itu. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari tersebut pada orang yang mendustai hari perjumpaan dengan kami. Alam nakhluqukum, ini mari pada kita pula, kita tentang kita, hakikat kita. Alam nakhluqukum mimma, bukankah kami jadikan kamu asalnya daripada air yang hina, yang jijik? Faja'alahu fi qararin makin, kami letakkan kamu ni dalam rahim yang kukuh, ila qadarin maklum, untuk satu tempoh yang telah kami maklum. Faqadarna fa ni'mal, kami yang tentukan kejadian kamu, lelaki ke perempuan, kami di belakang, putih ke hitam ke, sempurna cacat ke, fa ni'mal qadirun, sebaik-baik penentu. Allah Taala bagi tahu, wailun yauma idzin, celakalah pada hari tersebut orang yang mendustai ayat kami. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami telah jadikan bumi ini cukup? Tak. Ataupun tempat berkumpul, ahya wa amwa, orang yang hidup dan orang yang mati. Tak. Orang yang hidup di atas, orang mati di bawah. Waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata, kami telah jadikan pada bumi ini gunung ganai, bukit bukau, syamikhat sebagai pasaan, gunung-gunung yang tinggi itu sebagai pasaan untuk menguatkan. Wa asqainakum, dia akan bagi kamu minum air yang lazat, air yang lazat, furata, air masak, air biasa, air yang jernih yang boleh minum, tidak masin. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari tersebut orang yang mendustai hari akhirat. Intaliqu, pergi akhirat pula. Tengok mula cerita umat tu dahulu tak ambil mengajar ke umat, banyak kami telah binasa kan. Tak. Dan beginilah kanun kami akan buat pada orang yang derhaka kepada kami. Kemudian tak berhati kepada diri kamu. Allah nak bagi tahu. Tentang kita pula. Kemudian tengok bumi yang kau pijak tu, semua dia belakang. Allah nak bagi tahu. Sekarang ni intaliqu, pergi akhirat pula. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergi sekarang. Kok kamu dusta kayak dulu. Kita tengok apa dia? Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Pergi duduk bawah naungan dhi thalathi syu'ab, 3 cabang. 3 cabang. Intaliq. Tempat ke mana? Tempat neraka ni. Intaliqu, pergilah ke neraka tu. Ila dhillin, yang mana di bawah teduhan. Teduhan kita boleh gambar, teduhan mana api yang begitu besar tu sehingga, sebab api hitam kan, bukan api merah ni, api hitam. Soalah kalau tinggi api tu ada tempat teduh. Di salasi syu'ab, yang mana ada 3 cabang, 3 cabang dia. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Mana teduhan tadi dia tidak kepada, tidak memberi teduhan. Tidak menyebabkan kamu selesa, tidak. Tidak menyebabkan kamu ni rasa cukup selamat, tidak. Bahkan itu azab juga. Innaha tarmi bi syararin kalqas, daripada api itu dia telah memecik bisyararin, dengan pecikan dia tu, bunga api itu kalqas, seperti mana al-qasr. Sini pun zahir dia agak istana lah, tapi Ibnu Abbas bagi tahu seperti mana unta. Seperti mana unta. Unta yang besar. Ka'annahu jimalatun suf, seperti mana unta-unta kuning yang melihat. Ataupun dalam riwayat bagi tahu seperti mana tekak leher-leher unta. Walau bagaimana wallahu alam, secara zahir dia begini ya. Mana Allah Taala bagi pecikkan bunga api neraka ni sebesar, kalau kata kalau istana agak besar, kalau unta pun besar juga. Tu baru pecikkan dia tu. Tak, baru bunga api dia. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari tersebut bagi orang yang mendustai ayat kami. Hadza yaumul la yantiqun, pada hari ini tak ada siapa boleh kecek, tak ada siapa berani kecek. Wala yu'dzanu lahum, dia tidak akan diberi izin untuk kecek. Fa ya'tadzirun, supaya dia dapat buat alasan. Wailun yauma idzin, tak ada kecek. Akhirat mana boleh kecek? Kecek ni anbiya yang boleh kecek. Anbiya yang boleh kecek. Orang lain tak berani kecek. Kerana dahsyat, kerana menakutkan. Allah berada dalam keadaan sangat murka. Wailun, celakalah pada hari tersebut orang yang mendustakan. Orang yang mendustakan. Hadza yaumul fasli, sambung semula mula-mula surah ni. Hadza, inilah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpul kamu dengan orang dulu daripada zaman Nabi Nuh. Fa in kana lakum kaidun fakidun, tengok dibagi tahu. Sekarang ni kalau kamu ada apa dia? Kaidun fakidun. Kalau kamu ada cara nak lari, lari.
Tengok bahasa guna. Fa in kana lakum kaidun, sekiranya sekarang ni kamu ada helah untuk lari. Lari sekarang. Ajib. Wailun yaumaidin, celakalah pada hari tersebut orang yang mendustai ayat kami. Innal muttaqina fi dhilal, ada pun orang beriman ni kembali pula pada sifat orang mukmin. Ada pun orang muttaqin fi dhilalin wa uyun, di bawah teduhan dan matahari ada. Mudah-mudahan Allah Taala masukkan kita. Wa fawakiha mimma yashtahun, dia ada buah-buah dia apa yang mereka nak, boleh belaka. Kulu washrabu hani, dikata pada mereka makan dan minumlah hanian dengan puas bima kuntum ta'malun, dengan sebab usaha yang telah kamu buat dulu. Ya ada. Allah Taala isyarat biasa saja, bukan kebetulan ni. Betul selamat, alhamdulillah. Betul masuk neraka buat kan kita. Jangan. Ada. Bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami balas orang yang buat kebaikan. Ini kanun kami. Seperti mana orang yang mendustai kami, kanun kami akan hancurkan. Sebab tu dia bagi harapan pada kita. Kita hanya nasluk, kita hanya ambil jalan betul dah. Lepas tu inabah pada Allah. Lepas tu Allah Taala janji dah gitu ya. Tapi jalan tu kena ambil. Jalan tu kita dengan ikhtiariah kita tu kena ambil jalan tu. Kena bergerak. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari tersebut orang yang mendustai ayat kami. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Sekarang ni lagi selepas penjelasan semua diberi penjelasan itu, dak sekarang ni kembali semula Nabi pada zaman Nabi, kita pada zaman kita. Dak selepas dengar dalil dan bukti ni, kulu wa tamatta'u, makan nak makan kan, galak nak galak kan. Untuk sementara atas dunia ni, innakum mujrimun, sesungguhnya kamu ni yang berdosa. Yang menanti Allah Subhanahu wa taala. Wailun yawma idzin, celakalah pada hari tersebut bagi orang yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum urka'u la yarkum, bila dikata pada mereka masa dunia, rukuklah, mana sembahyanglah, la yarkum, tak mahu sembahyang. Mana tunduklah perintah Allah. Tak si tunduk perintah Allah. Tak si tunduk perintah Allah. Suruh dia molek lagi. Wailun, celakalah pada hari tersebut dak bagi orang yang mendustai hukum Allah, ayat Allah, panduan daripada Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu, nak ayat lagu mana lagi, tengok Allah. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, nak ayat lagu mana lagi, percakapan lagu mana lagi selepas penerangan Quran ni supaya mereka beriman. Ini atas dunia, akhirat beriman belakang dah. Ini kembali atas dunia dengan berbagai uslub cara bahasa. Tengok diubahkan sikit ni, uslub baru ni. Tak, wailunnya, celah-celah tu wail. Okay. Dengan begini tak boleh beriman juga. Allahu akbar. Allah tak bagi tu. Fabi ayyi hadis. Nak ayat lagu mana lagi? Nak suruh ayat lagu mana lagi? Tak, selepas penjelasan daripada Quran ni supaya mereka beriman. Mana tak ada lah. Kalau dengan Quran ni mereka tidak beriman, tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain. Surah Mursalat. Surah seterusnya surah Qaf. Surah Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 518. Surah Qaf. Kita baca surah ni panjang. Tapi semua surah Qaf ni hari akhirat. Surah hari akhirat. Surah Qaf turun selepas surah Mursalat. Tetap akhirat. Mursalat pun akhirat, hak ni pun tetap akhirat. Banyak surah ni. Dari susunan mazhab, surah ni selepas surah Hujurat. Kita tengok surah Hujurat. Surah Hujurat ni masalah agama. Dari surah Hujurat ni masalah muamalat sama-sama orang Islam. Masalah muamalat sama-sama orang Islam. Balas sama-sama orang Islam, bagaimana nak selesai? Tajassus, ngupak, gapo-gapo. Jadi ini Allah Taala bagi tahu cerita dalam surah Hujurat ni berkenaan dengan orang Arab pergi jumpa Nabi kan, Arab Badui. Qalatil arabu amanna, kami telah beriman. Allah Taala turunkan wahyu, kul lam tu'minu, kamu tak beriman lagi, walakin qulu aslamna, baru Islam.
Cerita ni Allah Taala datangkan sebelum dia tu berkenaan dengan ya ayyuhallazina amanu wa beriman istanibu katsiran, jauhilah daripada sangka buruk bersama kamu. Jangan tajassus, jangan cari aib, jangan mengupak. Tak, jangan mengupak. Jangan gelar, sebelum tu jangan gelar, jangan ngupak, jangan gapo-gapo. Allah Taala nak bagi tahu kepada kita, orang yang mana ada sifat gini, sifat tajassus, sifat cari aib orang, sifat gelar, sifat mengupak, orang lagu ni iman tak masuk lagi. Baru sesuai dengan hadis Nabi kan, dalam hadis Nabi khitab, ya ma'syara, wahai orang yang mana beriman dengan lidah tak masuk lagi dalam hati dia. Benda ni sama Nabi bagi tahu, jangan kamu cari aib orang, jangan kamu mengupak, jangan kamu, ini sama dalam hadis Nabi. Jadi surah ni pun dia sebenarnya nak rawat orang Islam supaya bersihkan daripada, supaya iman dapat masuk. Sebab kalau iman masuk dia tak akan selari. Sebab iman dia tak suka. Iman dia seperti mana at-tayyibatu lit-tayyibin, tayyibun lit-tayyibat, al-khabisatu lil-khabisin. Kayuku orang beriman ni tak mengupak bid'ah, syirik ni hanya disukai oleh orang tak molek. Orang tak molek suka benda tak molek. Ya, orang molek, benda-benda molek akan disukai oleh orang molek. Orang molek suka benda molek, itu kayuku dia. Jadi orang sifat orang mukmin ni dia tak boleh masuk dengan ngupak dengan. Jadi kalau ada benda tu pada kita tu alamat kata iman tak masuk lagi. Iman tak masuk lagi. Bagaimana nak masuk iman ni? Surah Qaf sebagai penawar ni. Sebab Allah Taala letak surah Qaf. Letak akhirat. Di sini asas dia. Dia cara surah turun pula daripada musalat, daripada atas lagi. Sebelum musalat ke humazah dulu, lepas tu surah Al-Qiyamah, surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Qiyamah, humazah tu pasal nak kiamat juga, akhirat juga, tapi bahasa kerah lah. Kemudian musalat, kita dapat rasa bagaimana Allah SWT terbiah Nabi daripada sahabat. Ini yang di muzakarah kan, bila Nabi baca pada para sahabat duduk di rumah Arkam tu, ini sahabat muzakarah mereka tidak ada modal lain, ini modal mereka hari-hari. Muzakarah ayat Allah SWT itu yang bagi kesan pada mereka, jelas tentang akhirat. Jadi ini cara Nabi bina para sahabat. Dan benda ni benda yang sama kita kena buat dengan isteri kita, keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan masyarakat kita. Kalau kita nak bina lah, ini cara dia. Sebab apa? Sebab benda-benda lain itu akan jadi mudah lagi. Kalau hak ni tak ada kan, tak boleh. Bijak secara mana pun, tak. Sistem tu hebat secara mana pun, dia akan jatuh kalau hak ni tak ada. Sebab tu kena tanya hak ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sekejap. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wal Qur'an, demi kitab yang mulia. Bal ajibu anja, bahkan mereka tolak ni kitab yang mulia ni buat apa? Ajib, mereka rasa pelik. Anja'ahum munzirun, sebab datang pada mereka ni orang yang bagi peringatan di kalangan mereka. Di kalangan mereka pula biasa pandangan. Utusan-utusan Allah nisbah pada Allah ni yang buat yang penjaga Kaabah ni, penjaga tanah haram ni. Allah ni begitu hebat ni. Orang nak mari jadi utusan dia ni, dia kena hebat dari sudut mana? Dari sudut perkara luar biasa. Tu dalam pemikiran Quraisy ni, orang Mekah ni. Mereka pelik, Rasul lapar pergi pasar, di kedai. Itu dari Quran Allah Taala rakyat kan. Jenis pergi pasar. Tak. Wa qalu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malakun. Allah Taala bagi tahu. Sama ada mari malaikat bersama dia ataupun ada harta banyak. Lepas tu mereka pelik. Wa yamshi fil aswaq. Jenis jalan lagi pasar. Allah Taala jawab kira wa ma arsalna qablaka minar rusul. Allah, kami tidak pernah utus mana-mana rasul sebelum kamu illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Allah Taala kepada Nabi, wahai Muhammad, kami tidak pernah utus mana-mana rasul. Malaikat semua mereka tu jenis makan dan jenis di pasar belakang. Rasul. Jenis makan sebut makan, berhajat pada makanan, lemah. Tak boleh jadi Tuhan. Jenis makan. Mana jenis makan ni jenis lemah. Lepas tu jenis di pasar belakang. Orang bukan tak ada. Tak. Ini Allah Taala uji Nabi, sebab tu payah. Allah Taala uji Nabi buat perubahan dalam masyarakat Mekah. Dia tak ada kesatu. Dari sudut madi kan, dari sudut kebendaan dia tak ada. Dari sudut gawa tak ada, dari sudut harta tak ada, dari sudut kuasa tak ada, dari sudut perkara luar biasa tak ada. Kita dalam kepala kita ingat bila nak islah ni kita kena buat kirimat ni dengan ekonomi kan. Itu sangka kita. Allah Taala turun surah khusus untuk bantah kat ni, surah Zukhruf.
Quraisy kritik Nabi ke tak? Allah, lagu ni kau nak perubahan. Orang lain tak layak ke terima wahyu, dia yang layak terima wahyu. Tak ada ke satu. Dari sudut ekonomi tak ada ke satu Nabi. Pewa kambing tu, pewa kambing sunnah Nabi. Tak, pewa kambing. Projek pewa kambing, sunnah Nabi. Dia tak tahu. Sunnah Nabi pewa kambing orang. Negeri hijau ambil upah kambing orang. Tu sunnah Nabi sungguh. Pewa kambing. Kambing orang. Nabi. Allah Taala uji Nabi dalam keadaan dia tak ada. Allah Taala suruh surah Zukhruf. Orang bukan kritik ke? Tak, dalam ramai-ramai orang dia seorang layak. Berapa dia layak? Ju. Mekah ni bukan dia, seorang ju. Ada lagi orang ju. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi radhiyallahu anhu. Daripada kecil lagi. Tak, ju seperti Nabi. Tak, dia gelar dia pun Al-Amin juga. Al-Amin. Ju. Biar dihormati di kalangan Quraisy, di kalangan Taif, penduduk Taif. Kalau dia tidur ke tak? Tak ada tahu banding ke? Punya hormat dia. Hormat kerana juruh, kerana baik. Dan dia pula kaya. Kedai di Mekah ada, kedai di Taif ada. Orang muka kritik, apa tak pilih orang lain ni? Dia orang tak ada ke satu. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala uji. Itu payah Nabi. 360 berhala duduk di Kaabah, dia nak hapus dia pula tak ada benda, tak ada. Yang dia ada Quran. Quran sah. Ajib. Kita boleh tahu kalau kita putus asa dah ni nak lagu mana. Lepas tu agak perintah pula baru nak apa dia? Mana kita nak guna akal kita sikit. Gini. Tunggu ayat lalu tak boleh buat lagu tu. Tak. Quraisy mari jumpa Nabi Muhammad gini nebula kami sembah Allah. Nebula gini tak. Baru ada ruang sikit orang. Turun ayat. Katakanlah ya ayyuhal kafirun la a'budu. Cari balah pula. Wahai orang kafir, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Mu tak sembah apa aku sembah. Aku tak sembah. Bagi kamu agama. Kerak tu. Ini keadaan Nabi. Nabi ini diuji oleh Allah SWT dalam keadaan syirik ni satu perkara yang sangat indah pada zaman itu. Sempurna syirik. Kita sudah bicara kemarin ke tak? 360 berhala boleh ada satu tempat, boleh sepakat ni satu sempurna. Nabi mari nak ayat 360 tak pakai belakang. Oh dia pakai. Ai payah putus asa kita. Lepas tu pula dia tak ada ke satu. Gau perubahan dia sudut Madiah ke orang Mekah ni. Sejak dia jadi nabi, sejak dia rasul. Dia sudut ekonomi ke apa dia? Tak ada. Ada Nabi. Dan yang ketiga, tak puasa pun tak ada. Harta tak, perkara luar biasa pun tak ada. Perkara luar biasa pun tak ada. Itu payah Nabi. Lepas tu dia terikat dengan wahyu. Terikat ni payah lagi. Kalau kata lok terikat boleh bijak sendiri, boleh helah. Apa ni? Terikat. Tapi tengok Allah SWT ajar. Nabi Allah Taala datangkan kisah Nabi para anbiya, dia kisah Nabi Yunus. Ajar pada Nabi ikut wahyu je. Ikut je. Hak lain Allah Taala buat putus sebab tu bagi tahu semua ni Allah. Sebab tu ayat Rabb sama tu, Iqra bismi rabbikal ladzi ya al-mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka. Surah semua Rabb ni apa? Yang tarbiyah belakang ni Allah. Allah Taala nak tunjuk tu sebenarnya. Nak tunjuk bukan semata-mata kita nak usaha buat usaha tak perintah Allah. Tak. Nak ajar kita juga. Ajar semua orang bahawa Allah yang tarbiyah belakang. Allah yang Allah Taala ujian kita ni. Ujian nak tengok kita dengan Allah lagu. Kita dengan perintah Allah lagu mana? Kita pun diuji, kena dakwah pun diuji juga. Dia dengan perintah Allah Taala. Sebab dua-dua ni balik jumpa Allah mula. Kita balik jumpa Allah, orang kena dakwah pun balik jumpa Allah SWT juga. Dia ada dua, kita tengok lagu mana dia dengan Allah SWT. Itu hakikatnya. Jadi jangan kita mikir lebih-lebih pula ni. Kita kena masalah ikut wahyu. Pasti kan? Langkah kita, setiap langkah tu wahyu duduk depan. Kalau tidak kan? Kita ingat kendali itu bawah kita. Kendali bawah kita. Tapi asasnya Allah SWT bila kita tengok susunan surah ni akhirat. Daripada surah Al-Qari'ah tentang akhirat, kemudian surah Qiyamah tentang akhirat, Humazah akhirat, Al-Mursalah akhirat, kemudian surah Qaf akhirat saja. Cerita tentang akhirat. Mak dia para sahabat berimeh tu. Dia sahabat bila baca Quran kata Allah, ni cara kita pun surah ada sedikit dak kelazatan sedikit. Para sahabat lagi lah dengan Nabi pula duduk muzakarah di rumah Arkam. Lagilah dia punya kesan dia. Dia boleh tengok nilai-nilai manusia di akad. Dalam surah Al-Fajri lagu mana?
Dalam surah Asy-Syams wasyams, manusia punya istiadat dia punya. Mana seluruh kaum ni, seluruh alam ni dicipta khas untuk kita, untuk khidmat pada kita. Matahari, bulan, bintang, semua khidmat untuk kita. Mula dah dia bina satu kemuliaan izzah yang luar biasa. Bukan dia bina asas kita yang cukup. Mula tengok kemuliaan, kehinaan bukan berdasarkan neraca, kebendaan dah, ataupun kedudukan dah. Tak ada dah. Mula haki sikit. Mula menilai dah. Tetapi manusia ni dimuliakan dengan sebab sifat dia. Dan sifat mulia dia. Sifat tolong orang, sifat hormat anak yatim, sifat bantu orang miskin. Sifat-sifat gini mula ditanam dalam agama kita. Bahkan mula dikritikkan tak orang yang mana dakwah dia ada hubungan dengan Allah tapi dia tak peduli kau fakir miskin. Dakwah hubungan dengan Allah, dia tak pedulikan anak yatim. Ini orang lagu ni orang celaka. Orang agama yang celaka. Mula dia mana benda ni subhanallah dia boleh bina umat. Dan benda ni sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita. Kita baca esok surah ni. Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.